Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isnin 6 September 2021. Berita impak tinggi untuk minggu ini. Bermula pada esok hari Selasa 7 September pada pukul 12.30 tengah hari waktu Malaysia, Reserve Bank of Australia akan mengeluarkan keputusan kadar faedah. Sekiranya RBA hawkish terhadap prospek inflasi ekonomi dan menaikkan kadar faedah, maka positif atau menaik harga untuk AUD. Begitu juga jika RBA mempunyai pandangan dovish terhadap ekonomi Australia dan mengekalkan kadar faedah yang berterusan atau mengurangkan kadar faedah, ia dilihat sebagai negatif atau menurun bagi mata wang AUD. Dan pada waktu yang sama 12.30 tengah hari, Reserve Bank of Australia akan mengadakan sidang media. Ini dapat memberikan impak kepada mata wang AUD. Seterusnya pada pukul 5 petang Selasa ini, Eurostat akan mengeluarkan data produk domestik kasar. Ia adalah ukuran jumlah nilai semua barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh zon euro. KDNK dianggap sebagai ukuran luas aktiviti ekonomi dan kesihatan zon euro. Biasanya, trend yang meningkat memberikan kesan positif pada euro sementara trend menurun dilihat sebagai negatif atau bearish untuk euro. Bergerak ke hari Rabu 8 September, seawal 7.50 pagi, Kabinet Office Jepun akan mengeluarkan data produk domestik kasar yang menunjukkan nilai wang semua barang, perkhidmatan dan struktur yang dihasilkan di Jepun dalam jangka waktu tertentu. KDNK adalah ukuran aktiviti pasaran kasar kerana menunjukkan kadar ekonomi Jepun berkembang atau menurun. Bacaan yang tinggi atau angka yang lebih baik daripada yang dijangkakan dilihat positif untuk JPY, sementara bacaan yang rendah adalah negatif atau menurun bagi JPY. Bank of Canada akan mengeluarkan keputusan kadar faedah pada pukul 10 malam Rabu ini. Sekiranya Bank of Canada ragu-ragu mengenai prospek inflasi ekonomi dan menaikkan kadar faedahnya, ia adalah positif atau menaik harga untuk CAD. Begitu juga jika BOC mempunyai pandangan dovish terhadap ekonomi Kanada dan mengekalkan kadar faedah yang berterusan atau mengurangkan kadar faedah, ia dilihat sebagai negatif atau menurun bagi mata wang CAD. Seterusnya, hari Khamis ini 9 September, European Central Bank atau ECB akan mengeluarkan 3 berita penting berkaitan ekonomi Eropah pada pukul 7.45 petang. Yang pertama adalah keputusan kadar faedah, yang kedua adalah keputusan monetary policy dan keputusan kadar faedah deposit. Ketiga-tiga keputusan di atas dapat memberikan impak tinggi kepada mata wang euro. Dan sejurus selepas itu pada pukul 8.30 malam Khamis ini, ECB akan mengadakan sidang media dan Presiden ECB akan memberikan ucapan di hadapan media. Setiap perkara yang diucapkan dapat memberikan impak kepada mata wang euro. Pada waktu yang sama 8.30 malam Khamis ini, Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat akan mengeluarkan tuntutan pengangguran awal. Ia adalah ukuran jumlah orang yang mengemukakan tuntutan kali pertama untuk insurans pengangguran negeri. Dengan kata lain, ia memberikan ukuran kekuatan di pasaran buruh. Angka yang lebih besar dari yang dijangkakan menunjukkan kelemahan di pasaran ini yang dapat mempengaruhi kekuatan dan arah ekonomi Amerika Syarikat. Secara umum, penurunan jumlah harus dianggap positif atau menaik untuk USD. Dan akhir sekali pada pukul 12 malam Khamis ini, Governor Bank of Canada, Tiff Macklem akan memberikan ucapan di hadapan media dan ini dapat memberikan impak kepada mata wang CAD. Hari Jumaat 10 September pada pukul 2 petang, Destatis akan mengeluarkan data HICP atau Index of Consumer Prices berdasarkan metodologi statistik yang telah diselaraskan di semua negara anggota EU. HICP adalah ukuran harga yang digunakan oleh Majlis Pemerintahan EU untuk menentukan dan menilai kestabilan harga di kawasan euro secara keseluruhan dari segi kuantitatif. Dan berita impak tinggi terakhir pada minggu ini iaitu Statistics Canada mengeluarkan kadar pengangguran. Ia adalah jumlah pekerja yang menganggur dibahagikan dengan jumlah tenaga kerja awam. Ini dapat menjadi petunjuk utama bagi ekonomi Kanada. Sekiranya kadarnya naik, ini menunjukkan kurangnya perkembangan dalam pasaran buruh Kanada.
Akibatnya, kenaikan membawa kepada kelemahan ekonomi Kanada. Biasanya, penurunan angka dilihat positif atau bullish untuk CAD, sementara kenaikan dilihat sebagai negatif atau menurun bagi mata wang CAD. Sekian berita impak tinggi untuk minggu ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.